Terima kasih Cepat tu. Datuk Dah Pengerusi. buka puasa cepat je. Dah nak dekat. Ya, ya. Ya, tertubuh pada B24. Ya. Ya. B24 bukan token, ada 7.98. Ya, B24. Terima kasih. Saya ingin ingin menyentuh beberapa perkara di bawah Halal Industry Development Corporation Sdn Bhd yang diberikan tambahan 7.98 juta. Saya ingin bertanya kepada Menteri, kalau kita ke pasar-pasar raya dan melihat sebahagian daripada label-label pada bahan-bahan yang ada di shelf ataupun di shelf ya, di rak-rak ya, kebanyakan makanan yang dibuat di dalam negara ini mempunyai tanda halal yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM. So tentu ini meyakinkan kita. Tapi di setengah rak-rak ini ada makanan-makanan yang saya rasa diimport daripada negara-negara lain seperti Thailand, Australia atau negara-negara daripada Eurozone. Mereka mempunyai tanda halal juga. Tetapi tanda halal ini tanda halal yang saya rasa diterima di negara-negara berkenaan, bukan di Malaysia. Jadi apakah kita di Malaysia mengiktiraf tanda-tanda halal yang disediakan di negara seperti Thailand, kerana banyak produk-produk makanan kita dalam botol atau dalam tin datang daripada Thailand. Bagi setengah umat Islam, asal ada tanda halal ini dianggap sebagai sahih halal dan menggunakannya. Begitu juga daripada Australia, bahan-bahan daripada Australia, ada jawatankuasa mungkin di Australia yang memberikan pengiktirafan kepada sebahagian makanan-makanan dengan meluluskan tanda halal mereka. Jadi soalan saya, adakah negara kita mengiktiraf tanda-tanda halal ini, dan kalau tidak ataupun kalau iya, adakah kita telah menjalankan pemeriksaan yang sewajarnya di negara-negara berkenaan untuk memastikan barangan-barangan tersebut datang daripada pemprosesan yang benar-benar halal. Kalau tidak, kenapa bahan-bahan ini dibenarkan berada di rak-rak kita dengan satu tanda halal yang tidak diiktiraf? Itu soalan yang pertama saya. Yang kedua, Datuk Pengerusi, sebahagian daripada industri-industri khususnya pembuatan makanan, penyediaan makanan yang bukan dikendalikan atau dipunyai oleh orang Islam berminat untuk menjadikan industri mereka halal ya. Tetapi sebahagian daripada mereka tidak mempunyai satu panduan ataupun seorang pakar di industri mereka, di dalam kilang mereka, untuk membantu memberikan bantuan-bantuan supaya proses-proses di dalam penyediaan makanan tersebut berkeadaan halal, termasuk sumber bahannya, campuran-campuran bahan pengawet, bahan perasa, bahan pewarnanya ya. Jadi ada kes di mana seorang yang beragama Islam berada di dalam syarikat tersebut yang bukan pun pakar dalam bab-bab mensahihkan sumber-sumber ini halal atau tidak, tetapi oleh kerana dialah antara yang prominent sikit dalam syarikat tersebut, dia digunakan sebagai orang yang membantu memproses ataupun menghantar borang untuk sijil halal ini. Jadi bagaimana peranan daripada Halal Industry Development Corporation ini ataupun HDC ini membantu industri-industri sedemikian menyediakan kepakaran ataupun meminjamkan pegawai untuk memastikan proses mendapatkan sijil halal ini benar-benar mengikut peraturan. Itu soalan yang kedua. Yang ketiga, Datuk Pengerusi, sudah timbul sekarang ini keraguan di kalangan pengguna di kalangan umat Islam mengenai kehalalan vaksin-vaksin yang ada di pasaran kita. Ringkaskan.
Ini penting Tok Musi ya. Jadi 10 minit tu boleh cover ya. Vaksin ini sekarang ni digunakan makin meluas. Ya. Sebahagian vaksin di dalam bidang perubatan, di hepatitis B, ya, triple vaksin, BCG, memang kita telah melalui proses yang cukup detail untuk mengatakan ianya harus digunakan. Tetapi kini timbul isu mengenai penggunaan meningococcal vaksin, ya, yang dikatakan berpunca daripada sumber yang tidak dipastikan. Jadi bagaimana boleh kita meyakinkan masyarakat umat Islam mengenai kepentingan dan juga halal tidaknya vaksin ini, kerana dalam konteks kesihatan saya rasa kita harus meyakinkan rakyat kita supaya tidak ada di antara mereka yang menolak vaksin ini hanya kerana was-was mengenai kehalalannya. Jadi di mana peranan halal industri ini dalam meyakinkan masyarakat dengan memberikan jaminan bahawa bahan-bahan yang digunakan adalah halal. Jadi Tok Musi, itu pertanyaan-pertanyaan saya. Ya. Jibun tebal. Kalau boleh 5 minit ya. Pendek saja Tok Musi. Ya. Terima kasih Tok Musi. Bukan soalan daripada bincangan saya, peringkas saya Tok Musi. Kenaan dengan Halal Industrial Development Corporation, HIDC. Dalam pengamatan saya dapati yang aktiviti perniagaan halal yang diterajui oleh HIDC ini, saya nampak kurang agresif kalau berbanding dengan negara-negara yang lain, terutamanya dengan Thailand. Thailand umpamanya cukup berani, umpamanya masa di Anugau, dah World Press boleh isytihar Thailand Kitchen of the World, dan di Bangkok baru-baru ini dia lagi isytihar, lagi berani Halal Kitchen of the World dengan izin. Tapi kita di Malaysia, di negara kita, satu usaha saja yang orang berebut datang ke sini untuk dapat pensijilan. Memang betul pensijilan halal di Malaysia di rebut-rebut orang nakkan sijil penghalalan Malaysia sebab diakui, diiktiraf di seluruh dunia. Soalan saya ni kepada Tok Musi ialah, dalam hal ini untuk mengembangkan industri halal ini adalah satu industri yang cukup besar, $1 trillion business dengan izin. Tapi penyertaan orang Muslim sendiri di Malaysia ni pun tidak seberapa. Jadi saya ingin tahu berapa peratus pengusaha-pengusaha Muslim yang terlibat as a major player dalam industri halal ini. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, kita dapati di Thailand, saya petikkan Thailand sekali lagi, di Universiti Chulalongkorn umpamanya, dia ada satu department yang cukup terkenal dengan R&D dia. Sampai ke satu tahap, dia boleh menghasilkan beberapa produk halal untuk dipasarkan. Yang saya dapati yang menakjubkan saya ialah sampai dia boleh hasilkan produk air samak. Air samak dia buat daripada tanah liat. So kita itu negara yang bukan Islam. Ini kita claim kata kita ini negara Islam, tapi hal-hal penghasilan produk-produk Muslim untuk dipasarkan ini tidak diberi perhatian yang secukupnya. Jadi saya ingin minta jawapan daripada Menteri supaya di samping menganjurkan expo produk-produk halal yang dianjurkan oleh MIHAS, adakah usaha yang cukup serius dilakukan untuk bekerjasama dengan universiti-universiti tempatan ataupun pakar-pakar daripada luar untuk menghasilkan produk-produk halal untuk dipasarkan. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Seputih. Terima kasih Datuk Pengerusi. Berkenaan dengan yang perbelanjaan ini untuk HDC. Sebenarnya semasa saya jadi esko pelaburan di negeri Selangor, saya selalu mendapat komplain daripada peniaga dan juga pelabur asing berkenaan betapa susahnya bagi mereka untuk mendapat pelesenan untuk halal, untuk produk halal. Dan saya masih ingat ada seorang pelabur dari Belgium
yang keluarkan produk macam minyak, dia proses yang minyak kelapa sawit dan jadikan satu bahan untuk dieksport ke luar negara, dan dia beritahu saya dia tunggu sampai 9 bulan baru dapat itu certification. Walaupun sebelum itu dia ada satu produk yang agaknya sama dengan itu, tapi dia kena tunggu begitu lama. Dan sebagai seorang asing, pelabur asing, dia rasa yang kita punya jabatan kerajaan amat kurang efisien. Ini adalah satu suara hati daripada seorang pelabur asing, dan sebagai kerajaan negeri ini di bawah kerajaan pusat, yang certification ni, pelesenan ni di bawah kerajaan pusat, kita tak boleh buat apa-apa tentang untuk membantu mereka. Jadi saya ingin tanya tentang yang HDC. Kita semua ni yang ingin berucap tu semua tahulah kita harus mempromosi produk halal dan sebagainya. Tapi kalau kerajaan masih bergantung pada orang yang sedia ada, masih tidak menambah baikkan tentang proses kelulusan persijilan itu, kita tidak akan pergi jauh dan kita akan masih berada dengan keadaan yang sekarang. Jadi soalan saya kepada Menteri ialah, apakah langkah yang akan diambil oleh pihak kerajaan dan juga kementerian, walaupun ni juga persijilan ni bukan di bawah kementerian juga, tapi kerana kita nak mempromosi halal, produk halal ini, saya rasa mesti ada satu cara untuk mempercepatkan persijilan yang akan dikeluarkan, khususnya bagi produk yang tidak perlu prosedur yang begitu rumit. Jadi saya nak minta penjelasan daripada pihak kementerian. Terima kasih. Ya. Lepas ni Parit Bunta, Sungai Petani, Ipoh Timur, Temerloh nak ucap ya? Temerloh. Lepas tu Yang Mohd Menteri jawab. 2 minit je. Ya. Terima kasih. HDC telah ditubuhkan September 2006 dengan mempunyai tujuan-tujuan yang khusus tentang industri halal, iaitu pertama piawaian, kedua kapasiti pengeluaran, menyokong pelaburan, keempat bertanggungjawab memperkenalkan promosi jenama halal mengikut laporan ekonomi 2007-2008. Soalan saya ialah sejauh manakah tanggungjawab itu telah dijalankan oleh HDC. Yang kedua ialah makanan halal atau apa saja industri halal termasuklah medical dan sebagainya. Dia bukan sekadar fahaman bahawa ianya halal, tidak ada unsur-unsur yang kita kata haram, tetapi lebih utama ialah konsep yang bersih sekitarannya, sumbernya yang bersih. Contohnya kalau ladang itu dia nak proses secara halal, maka dia juga mesti menggajikan pekerja dia dengan cara yang betul dan tidak berlaku penindasan. Itu konsep halal thayyiban yang disarankan oleh Islam, dan saya kira jika dapat disatukan konsep itu dengan betul, maka pelaksanaan untuk kita melaksanakan industri halal ini juga perlu betul dalam konteks pengurusan, seperti membagi insentif potongan cukai untuk mereka yang pertama kali mendapat persijilan contohnya. Yang kedua ialah mungkin taraf perintis yang kita galakkan untuk mereka melibatkan diri. Dan yang paling utama ialah bagaimana Malaysia boleh menjadi negara yang memimpin industri halal ini di peringkat global, kerana Malaysia terkenal di antara yang awal memperkenalkan e-halal ini sejak daripada awal tahun 90-an lagi. Jadi kerana itu saya minta kepada HDC khususnya supaya lebih giat untuk memberi insentif kepada pengusaha-pengusaha halal ini, supaya mereka dapat bersaing dengan, saya dipahamkan nilai pasaran ialah 7.4 trilion seluruh dunia. Dan kita tidak mahu kita ketinggalan dalam hal ini, sedangkan kita yang merintis tapi akhirnya kita gagal. Dan yang kedua saya ingin minta supaya pada waktu yang sama, janganlah kerana kita mahu mempromosikan, menggalakkan, tetapi kita menggadaikan pula prinsip halal itu. Itulah kesukarannya, tetapi itulah niche dia. Itulah niche market halal yang kita nak kuasai, dan saya harap HDC terus berusaha, dan lebih penting pada itu penyelarasan dengan JAKIM, kerana JAKIM mengeluarkan lesen, HDC menguruskan. Jadi kalau boleh biarlah JAKIM dengan HDC ini dapat selesai masalah pengeluaran lesen, termasuklah penguatkuasaan. Saya dipahamkan JAKIM tidak ada tenaga yang kuat untuk memastikan pelaksanaan halal ini betul-betul dapat dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Sungai Petani.
Terima kasih Musi. Saya juga nak bangkitkan cuma 2-3 perkara. Yang pertama sekali ialah seperti yang Pak Bunta sebut tadi bahawa dunia luar memang memandang tinggi terhadap kehebatan kita, khususnya dalam hal-hal yang pengeluaran sijil. Jadi saya nak tanya, oleh kerana pandangan orang luar tinggi terhadap kita, berkemungkinankah kita ekspor pengetahuan kita ni? Bukan saja buat di Malaysia, tetapi pengetahuan ini nak ada ekspor ke luar, supaya akhirnya dunia Islam yang luar juga mendapat manfaat daripada ilmu yang kita ada. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat ada juga komplain-komplain seperti yang dikatakan oleh banyak teman-teman, seputih contohnya katakan, memang lambat. Adakah saya lihat produk-produk yang kita rasa tidak begitu kompleks, contohnya mengeluarkan gula-gula, coklat gula-gula, kenapa tunggu begitu lama? Adakah berkemungkinan HDC mungkin boleh outsource separuh daripada kerja-kerja yang dianggap tidak rumit? Kalau boleh outsource kerja-kerja yang dianggap tidak rumit ini, saya kira proses untuk keluarkan sijil itu lebih cepat. Kerana inilah yang menjadi kerumitan ataupun komplain terhadap orang yang memohon sijil. Yang ketiga tentang kos untuk Musi. Saya kira ada orang komplain juga bahawa kos terlalu mahal. Jadi kalau HDC boleh melihat bagaimanakah ini boleh dikurangkan, akhirnya akan ramai orang yang berminat untuk memohon persilihan, dan insyaAllah saya kira dunia juga akan melihat kita sebagai negara yang boleh mereka terima barang-barang dari Malaysia. Terima kasih. Ya, Ibu Timur. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya berdiri atas maksud B24 butiran 010200 iaitu khidmat pengurusan. Datuk Pengerusi, pengurusan MITI pada hari ini bukan saja memainkan peranan untuk perdagangan antarabangsa dan industri. Ia juga perlu menjaga kedaulatan negara, terutama dari segi hak kebebasan dan kebebalan undang-undang negeri sendiri. Dalam bidang TPPTA yang sedang dirundingkan dan di Sutera Haba sekarang, saya memang sedar bahawa MITI ada mengatakan cabaran yang hebat sekarang tentang perundingan TPP ini. Tapi saya nak bangkitkan dari segi bidang intellectual property rights yang amat penting. Ya, tumpukan pada HDC. Ya, memang Datuk Pengerusi. Ya. Ada beberapa area seperti intellectual property right ini dalam segi perubatan, semua perlu dipertimbangkan sebelum kami menandatangani perjanjian tersebut. Jadi nak tahu apakah jaminan Kementerian MITI ini akan beri kepada rakyat Malaysia bahawa dalam kita mengejar untuk menandatangani TPP ini, hak-hak tersebut negara kita ini tidak terjejas. Ini adalah sangat penting dari segi perundingan sekarang yang sedang berlaku di Kota Kinabalu, Sutera Haba. Jadi saya nak tanya Kementerian, adakah kita mengambil kesempatan peluang ini untuk menyelesaikan masalah-masalah ini sebelum TPP ini ditandatangani ataupun disetujui? Terima kasih. Temeluh. Pandai Menteri jawab. Okay, terima kasih Musi. Saya hanya ingin mengemukakan beberapa persoalan kepada pihak kementerian berhubung dengan operasi HDC yang menjadi tonggak penganjuran hak halal sedunia. Saya mohon pihak kerajaan mendedahkan berapakah sebenarnya jumlah kos pengurusan penganjuran setiap 3 tahun kebelakangan ini. Selain itu, berapakah pula jumlah pelaburan yang telah berjaya ditandatangani dalam memastikan Malaysia menjadi hak halal sedunia. Seterusnya, HDC telah mensasarkan potensi jualan sebanyak RM350 juta menerusi program pembangunan vendor halal. Saya ingin mendapatkan statistik berhubung dengan senarai pembekal-pembekal yang telah dilantik untuk membekal produk halal di beberapa buah pasaraya yang telah diluluskan di sepanjang tahun 2012. HDC juga difahamkan telah membuat beberapa halal standard seperti halal food, halal farmasi dan juga lainnya. Begitu juga dengan pihak JAKIM juga telah menggubal halal standard, iaitu standard Malaysia berkenaan dengan makanan halal,
Jadi saya ingin mendapatkan penjelasan, adakah standard-standard yang dihasilkan ini selari antara satu sama lain ataupun ia berbeza. Dan akhirnya saya juga ingin mencadangkan supaya standard-standard halal yang telah digubal dapat diterjemah di pelbagai peringkat dengan menawarkan kursus-kursus jangka pendek di peringkat institusi pengajian tinggi. Terima kasih. Ya, jemput Yang Berhormat Menteri. Terima kasih